Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid untuk soalan seterusnya. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 3. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon supaya soalan ini dijawab bersekali dengan soalan. Pertama, Yang Berhormat Jerlun bertarikh 3 hari bulan November 2020. Yang kedua, Yang Berhormat Bayan Baru bertarikh 3 November 2020. Yang ketiga, Yang Berhormat Kanga bertarikh 9 November 2020. Yang keempat, Yang Berhormat Pokok Sena bertarikh 12 November 2020. Yang kelima, Yang Berhormat Kolak Kedah bertarikh 18 November 2020. Yang keenam, Berhormat Jerai bertarikh 24 November 2020. Yang ketujuh, Yang Berhormat Sik bertarikh 3 Disember 2020. Dan yang ke-8, Yang Berhormat Setiu bertarikh 9 Disember 2020 kerana menyentuh isu yang sama berkaitan program insentif benih padi sah IBPS. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, insentif benih padi sah IBPS merupakan salah satu daripada program insentif dan subsidi yang diuruskan oleh kementerian bagi membantu golongan sasar dalam sektor padi dan beras iaitu pesawar padi. Ianya bermatlamatkan untuk membantu pesawar mengurangkan kos pengeluaran padi serta mengelakkan mereka menggunakan benih padi sah yang berkualiti, menggalakkan mereka menggunakan benih padi sah yang berkualiti, bermutu tinggi, rintang penyakit dan mengurangkan risiko padi angin. Pada masa ini, mekanisme pengeluaran dan pembekalan benih padi sah dilaksanakan oleh kesemua syarikat pengeluaran benih padi sah yang dilantik oleh kerajaan sahaja. Walau bagaimanapun, kerajaan menetapkan harga jualan di premis pengeluaran benih padi sah di pintu kilang berjumlah ringgit Malaysia RM28 sebeg, iaitu 20 kg untuk setiap beg, kepada sesiapa sahaja tanpa kawalan sama ada pertubuhan peladang, PPK, ejen, syarikat, pelesen ataupun broker. Keadaan ini mengakibatkan manipulasi terhadap harga benih padi dibeli oleh pesawar yang melonjak kepada sekitar RM46 sehingga RM100 untuk setiap beg. Sehubungan dengan itu, kementerian telah meneliti isu pengedaran benih padi sah ini dan setelah bertemu dengan pihak stakeholders iaitu Persatuan Pesawar Malaysia dan merangka hala tuju dan penambahbaikan program IBPS dari semasa ke semasa. Oleh yang demikian, kementerian akan melaksanakan beberapa inisiatif bermula pada tahun 2021 seperti berikut. Pertama, melantik Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas sebagai pemborong tunggal dalam program IBPS dan pembekalan diedarkan terus kepada pesawar. Pelantikan Nafas sebagai pemborong tunggal untuk mengedar benih padi sah merupakan suatu kaedah penyelesaian terbaik dan bersepadu memandangkan Nafas mempunyai kecekapan rantaian di mana pengedaran benih padi sah oleh Nafas melibatkan 148 PPK dalam kawasan padi di semenanjung Malaysia. Pada masa yang sama, Nafas juga akan memberi ruang kepada ejen, individu atau syarikat yang sedia ada yang berdaftar lesen dengan pihak kementerian untuk mengedar benih padi sah. Nafas juga mempunyai sumber kewangan yang kukuh serta kemampuan dan pengalaman Nafas dalam pengedaran skim baja padi kerajaan persekutuan SBPKP di seluruh negara. Kedua, melantikan Nafas juga akan membolehkan penetapan harga siling benih padi sah dilaksanakan tanpa melibatkan tambahan peruntukan insentif kepada kerajaan. Ianya juga akan mengelakkan manipulasi benih padi sah dan harga di lapangan menerusi pembelian tanpa kawalan oleh pelbagai pihak di pintu kilang. Ketiga, lesen dan permit akan diberikan kepada ejen, individu atau syarikat yang berdaftar dengan kerajaan untuk mengedarkan benih padi sah. Keempat, penetapan beberapa varieti padi sah yang akan dihasilkan oleh syarikat pengeluar benih padi sah untuk dipilih oleh pesawar. Dan yang kelima, menyediakan stok penimbal benih padi sah bagi menangani isu-isu krisis sempurna ini. Justru itu, sememangnya mekanisme pengstrukturan semula keseluruhan rantaian nilai yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk menjamin mutu perkhidmatan di samping memberikan hak kepada pesawar
untuk memilih benih padi yang terbaik bagi kegunaan sawah padi mereka. Pada masa yang sama, langkah-langkah penyelesaian ini dapat mengelakkan manipulasi benih padi sah dan harga di lapangan menerusi pembelian tanpa kawalan oleh pelbagai pihak di pintu kilang. Ianya penting bagi mengelak dominasi syarikat pembekal tertentu terhadap pasaran benih padi sah secara khususnya dan sektor padi dan beras secara umumnya. Sekian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri. Datuk Yang di-Pertua, soalan tambahan saya. Sektor yang masih ada yang boleh bertahan dalam waktu COVID-19 ini adalah sektor pertanian. Salah satu perkara yang berkaitan dengan dalam sektor pertanian adalah padi. Dan kawasan padi di Semenanjung ini ada di Mada Kedah, Kada di Kelantan, Sekincan Tanjung Karang di Selangor dan juga di seberang Perak, di negeri Perak. Jadi kalau ini disebut Yang Berhormat Menteri tadi jawapan berkaitan dengan nafas akan mengambil alih tanggungjawab sebagai pembekal benih padi. Saya ucapkan tahniah dan syabas. Cumanya mekanisme saya nak tanya soalan, mekanisme di antara pembekal benih padi dengan nafas. Sebab yang paling penting adalah pembekal benih padi yang sedia ada dalam market. Dan bagaimana nafas dengan pembekal benih padi. Dan yang keduanya adalah pesawah yang berada di seluruh negara termasuk di kawasan Mada. Mereka sangat mengharapkan bahawa ada satu mekanisme yang terbaik. Kalau dibuat dulu ada masalah 3 bulan, 4 bulan selepas tanam padi, benih belum sampai. Jadi sekarang ni ada mekanisme baru dengan nafas nak jadi pembekal. Kita harap benih akan sampai ikut waktu jadual tanaman padi. Tanaman padi ni ada musim, dia setahun 2 kali dan dia ada tarikh dia. Kalau benih tu dah datang melepasi 2 bulan daripada waktu tanaman padi, itu dah tak ada makna kepada pesawah padi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Saya akui bahawa sektor pertanian merupakan sektor yang penting dan dalam suasana negara berhadapan dengan COVID ini, sektor ini sajalah yang mencatatkan pertumbuhan positif dalam suku pertama tahun ini. Jadi ini merupakan satu sektor yang penting yang bukan saja memberi pertumbuhan yang positif dalam keadaan COVID, tetapi merupakan sektor yang akan memberi sumber makanan kepada negara rakyat di negara ini. Yang Berhormat, soalan pertama tadi iaitu berhubungan dengan bagaimana nafas dan pembekal benih padi ini. Seperti yang Berhormat maklum bahawa pada ketika ini pembekalan benih padi sah ini adalah dibuat secara tender oleh kerajaan dan setelah disiasat dan dikaji kapasiti dan juga keupayaan syarikat-syarikat ini, 9 syarikat telah pun diangkat sebagai pembekal benih padi sah setakat ini dan kontrak pembekalan ini akan tamat pada 31 hari bulan Disember tahun ini dan proses tender akan dibuat semula dan mekanisme nafas sedang diperincikan ketika ini, tetapi tujuan pelantikan nafas ini seperti yang dimaklumkan tadi adalah untuk memastikan kualiti benih padi yang diagikan kepada pesawat adalah kualiti padi benih yang sah dan berkualiti. Kita akui bahawa ketika ini dan untuk sekian lama masalah pengagihan merupakan satu masalah yang dihadapi oleh pesawat, tetapi dari segi pengeluaran sumber ini bukan berlaku disebabkan kekurangan benih padi sah yang dikeluarkan. Untuk rekod Yang Berhormat Speaker, 9 syarikat yang dikenal pasti oleh kerajaan ini yang dilantik melalui tender mampu mengeluarkan 74,000 metrik tan benih padi sah setiap tahun. Dan untuk keperluan negara ini dengan keluasan tanah sawah yang ada,
cuma memerlukan lebih kurang 72,000 metrik tan keperluan benih padi sah. Dan dari segi pengeluaran, kita adalah surplus. Tetapi dari segi agihan, ini merupakan satu masalah manipulasi yang berlaku di peringkat pengedaran yang dikendalikan oleh ejen-ejen yang tidak sah. Sebab itu Yang Berhormat Speaker, pendekatan dan penambahbaikan yang dibuat oleh Kementerian dan Kerajaan pada ketika ini adalah untuk melihat nafas untuk dilantik sebagai ejen tunggal untuk mengagih benih padi sah ini kepada pesawat-pesawat. Dan kita harapkan dengan penambahbaikan ini, masalah ketidaksampaian benih seperti yang berlaku untuk sekian lama ini akan dapat diatasi. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambah satu. Sik, daripada Sik, mohon satu. Saya beri kepada Yang Berhormat Sik, mohon. yang berdiri awal tadi dulu, kemudian Yang Berhormat pasti salah. Tiga soalan ya. Okay. Terima kasih Tuan Speaker. Saya terima kasih Menteri menjawab tentang isu yang sangat penting. Baru-baru ini petani-petani daripada Perlis dan juga Kedah telah menghantar memorandum kepada Kementerian kerana ketidakpuashati tentang sektor kelambatan ya benih sampai ke petani. Jadi mereka telah mengalami kerugian dan sebagainya. Dan saya nak Menteri, untuk makluman Menteri, isu sektor benih ni dia tidak setakat isu pengagihan sahaja. Dia termasuk juga variety dan pemberian subsidi yang mempunyai banyak masalah. Jadi semasa kami menjadi kerajaan, kami telah adakan satu jawatan kuasa dan telah ada beberapa rancangan ya cadangan daripada kementerian. Contohnya pertama adalah memberi subsidi terus kepada petani supaya petani mempunyai hak memilih apa-apa jenis variety benih yang mereka mahu ya. Itu adalah satu pembaharuan yang saya rasa kalau boleh Menteri tengok semula. Kedua adalah membuka sektor benih kepada lebih banyak player kerana masa kini ada beberapa player besar yang seakan-akan monopoli ya kota yang berada dengan monopoli kota. Jadi kalau dengan memberikan pasaran yang lebih terbuka kepada PPK ke atau GLC lain seperti Felda yang berminat, maka ada persaingan yang lebih baik supaya mereka boleh mengadakan benih yang lebih berkualiti dan tepat pada masa. Ketiga juga adalah untuk R&D. Setakat ini R&D hanya daripada Mardi ya, dan ada kelewatan dari segi pelbagai benih yang baru dan kita perlukan lebih banyak benih kerana variety benih yang baru kerana setakat ini Malaysia hanya boleh menghasilkan 2 atau 3 setahun atau beberapa tahun 2-3 benih variety yang baru, tetapi negara-negara jiran seperti India dan juga Pakistan dan sebagainya mereka setahun boleh menghasilkan puluhan variety yang baru. Maka R&D itu perlu dilihat supaya menghasilkan benih baru yang boleh rintang kepada penyakit dan sebagainya. Mohon penjelasan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat bayan baru. Yang Berhormat telah merupakan Timbalan Menteri di Kementerian ini sebelum ini. Saya akui bahawa seperti Yang Berhormat maklum, isu agihan bukan the only isu yang dihadapi oleh pesawat dari segi kelambatan. Di kementerian ini kita mengenal pasti beberapa isu lain, umpamanya tiada harga kawalan, tiada kawalan harga siling terhadap benih padi sah yang dijual kepada pesawat. Tiada pembelian benih di pintu kilang ini tanpa kawalan. Antara isunya, tiada stok penimbal antara isunya. Rantaian pengedaran benih sah dikuasai oleh ejen. Variety padi seperti yang dikatakan oleh Muhammad adalah merupakan satu isu juga, dan tiada kawalan pengeluaran benih tidak sah iaitu di peringkat kilang. Ini merupakan antara pelbagai isu yang dihadapi oleh pesawat. Sebab tu saya katakan tadi bahawa kementerian ini di bawah kerajaan ini mengenal pasti isu-isu ini, walaupun isu ini sudah sekian lama merupakan isu yang dihadapi oleh industri padi ini, terutama di pihak pesawat. Namun pelbagai tindakan yang diambil setakat ini
tidak mampu untuk menangani masalah yang dihadapi oleh pesawat. Sebab itu Yang Berhormat, kementerian ini di bawah kerajaan ini mengenal pasti ini dan mengambil langkah-langkah drastik penambahbaikan yang telah pun saya terjelaskan tadi. Antara isunya seperti yang Saudara Yang Berhormat katakan bahawa isu variti akan diambil, akan dipelbagaikan isu variti, isu subsidi dibagi kepada pesawat antara mekanisme yang akan diambil oleh kerajaan pada ketika ini. Isu harga siling itu kita akan tetapkan satu harga siling maksima yang akan ditentukan kelak untuk memastikan bahawa tiada manipulasi harga yang akan dihadapi oleh pesawat selepas ini. Sekian. Yang Berhormat Pasir Salak. Soalan Si, mohon juga. Terima kasih Datuk Pertua. Saya ingin bertanya kepada Menteri, Menteri baru ni. Sungai Manik, satu jelapang padi yang tertua dalam negara kita ni. Yang Muhammad tahu ke tidak? Itu soalan pertama. Soalan kedua ialah pada masa ini kerana masalah benih padi ini, padi yang dihasilkan di Sungai Manik dalam kawasan saya dipotong begitu tinggi sehingga 22%. Tak tahulah Yang Berhormat faham ke tidak pemotongan ini menjejaskan pendapatan hasil padi petani. Saya minta untuk disampaikan kepada Yang Berhormat dan saya nak tanya pegawai tahu ke tak perkara ini berlaku dan apa tindakan. Seterusnya yang terakhir ialah padi bukit. Saya bersimpati dengan petani-petani padi bukit di Sabah dan Sarawak. Mereka ini ketinggalan dari segi pengairan dan sebagainya. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apa bentuk benih padi sah yang diberi kepada petani bukit ini, kepada petani-petani di Sabah dan Sarawak ni. Yang Berhormat pun orang Sabah, kena tolonglah orang Sabah. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, padi bukit tidak perlukan pengairan Yang Berhormat. Dan saya walaupun soalan ini tidak termasuk dalam soalan asal, tetapi saya yakin bahawa terdapat subsidi dengan jumlah dana yang besar yang dibagikan kepada pesawat padi bukit di negeri Sabah. Dan untuk ketika ini variti padi yang ditanam di sana adalah berdasarkan kepada variti padi tempatan yang dikeluarkan oleh negeri Sabah sendiri. Sungai Manik merupakan satu jelapang padi yang penting, itu merupakan satu hakikat Yang Berhormat, dan beberapa buah jelapang padi yang sedang beroperasi secara besar-besaran di negara ini dan adalah menjadi hasrat kerajaan untuk membesarkan jelapang padi dan memasukkan kawasan-kawasan jelapang padi ini sebagai salah satu dari dimasukkan dalam kawasan jelapang padi. Ini merupakan perancangan jangka masa panjang kerajaan dan telah dibincang pun dalam mesyuarat Jabatan Kuasa Kabinet on Food Security yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri dan disekretariatkan oleh MAFI. Dan ini merupakan satu perancangan jangka masa panjang untuk memastikan bahawa beras dikeluarkan secara mencukupi di negara kita dan dalam menjadi hasrat kerajaan untuk meningkatkan SSL dan mengurangkan kebergantungan padi import, beras import daripada luar dalam jangka masa yang terdekat ini. Jadi itu merupakan satu usaha yang berterusan yang sedang dibuat oleh kementerian. Terima kasih. Satu lagi soalan tambahan. Tinggal Boleh? 2 minit. Saya jemput Yang Berhormat Jerlun tadi ada soalan tambahan. Kalau boleh seminit Yang Berhormat. Ya, sebenarnya saya nak tanya mengenai kualiti padi tadi. Sebab walaupun kita faham yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri mengenai benih padi sah, tetapi bagaimana yang sah ini masih lagi bermasalah dengan benih-benih yang tak menghasilkan padi. Jadi kat mana kelemahan penguatkuasaan itu? Terima kasih. Jemput Yang Berhormat. Ya, terdapat beberapa jenis variety padi yang dikeluarkan oleh Mardi. Umpamanya MR219, MR269, MR220 dan pelbagai lagi variety padi yang dikeluarkan oleh
Mardi dan hasil kajian Mardi. Dan untuk masa terdekat ini, Mardi akan memperkenalkan lagi 2 varieti baru yang telah pun dicuba dalam plot kajian dan akan dibuat untuk dijadikan sebagai benih padi asas. Jadi yang berhormat, pelbagai kaedah telah dibuat oleh kerajaan dan pendekatan dan kajian dibuat oleh kerajaan untuk menentukan pesawat menanam padi yang berkualiti. Dan sebab tu pengawalan dibuat dari segi penghasilan benih padi sah ini melalui 9 pengeluar benih padi sah yang ditentukan kapasiti dan keupayaan untuk mengeluarkan benih padi sah. Seperti yang saya katakan awal tadi, terdapat isu the illegal benih padi sah yang menjadikan kualiti benih padi sah ini, benih padi itu yang tidak sampai ke tahap kualiti yang ditentukan oleh kerajaan. Dan ini merupakan isu yang akan ditangani oleh kementerian dari masa ke semasa. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat semua,